Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan yang saya hormati, antara yang menjadi cerita paling panas, kalau orang bilang, kalau berniaga, pisang goreng panas. Antaranya cerita panas di musim ini, terutamanya di kalangan rakyat negeri Sabah berkaitan dengan isu skandal rasuah Sabah. Apakah tidak panasnya tuan-tuan dan puan kalau di dalam cerita ini, di dalam isu ini disebut beberapa nama pemimpin besar, pemimpin tertinggi politik dalam negeri Sabah, dan ketua menteri punya nama pun disebut juga. Nah, saudara-saudara, akhirnya ada satu pengakuan yang paling menggemparkan melalui adun warisan. Berkata, Haji Ji pura-pura bodoh, skandal rasuah Sabah, kata adun warisan. Kalaulah benar perkara ini yang dinyatakan adun warisan, layak lagikah Haji Ji untuk memegang jawatan beliau sebagai Ketua Menteri Sabah? Ataupun mungkinkah pada PRN Sabah kali ini Haji Ji tidak akan mempunyai peluang untuk menang lagi? Adun Elopura Kelvin Chong mengecam Ketua Menteri Sabah Haji Jinor kerana gagal mengambil tindakan terhadap 9 adun daripada GRS yang terpalit dalam skandal rasuah lesen mineral. Saya tertanya-tanyalah, kalau 9 adun ini benar-benar terlibat dalam isu ini dan didapati bersalah, adakah mereka akan terus dipecat? Adakah jawatan mereka ataupun gelaran mereka sebagai wakil rakyat itu, sebagai adun, akan ditarik balik? Nah, Chong berkata SPRM kini sedang menunggu keputusan analisis forensik ke atas 10 video yang direkam pemberi maklumat yang mengakui menawarkan suapan untuk mendapatkan kelulusan bagi permohonan lesennya. Rakyat Sabah percaya dalam masa terdekat SPRM akan mengumumkan hasil siasatan serta tindakan susulan terhadap mereka yang terlibat. Haji Ji selaku Ketua Menteri kelihatan agak cacat dalam menangani krisis rasuah ini. Dia langsung tidak mengambil sebarang tindakan terhadap 9 adun yang terlibat dengan mengakui menerima rasuah sebanyak beratus ribu ringgit, kata Chong dalam kenyataan. Haji Ji turut dikaitkan dalam skandal itu. Menurut Chong, sudah 6 bulan berlalu sejak pendedahan skandal itu. Namun Haji Ji tidak membangkitkan usaha untuk menambah baik tata kelola maupun menegakkan tadbir urus dalam pengurusan lesen penerokaan mineral Sabah. Haji Ji hanya berpura-pura bodoh untuk cuba elak menjawab sebarang persoalan berhubung skandal rasuah yang berlaku. Adakah kualitinya sesuai untuk menyandang jawatan sebagai Ketua Menteri? Tindakannya terbukti telah gagal menjalankan amanah sebagai Ketua Menteri. Rakyat Sabah amat kecewa terhadap kegagalannya, kata Chong. Agaknya PRN tahun ini adakah warisan akan sekali lagi menjadi kerajaan negeri. Sudah pasti calon Ketua Menterinya adalah Presiden warisan sendiri, Syafiq Apdal, ataupun mungkin Bung Mokhtar daripada UMNO Sabah. Saudara-saudara, apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan, untuk pengetahuan Anda, baru-baru ini Menteri Besar Terengganu Ahmad Samsuri ataupun Dr. Sam ada buat pengakuan. Beliau berkata telepon bimbit beliau ataupun pergerakan beliau dipantau. Saya pun tak pasti dipantau oleh siapa, oleh kerajaan kah, tapi ada dinyatakan berkaitan dengan TCO. Dan biasanya kalau dipantau, kalaupun diakses talian telepon, itu biasanya adalah kepada penjenayah yang terlibat dengan sindiket, terlibat dengan jenayah dan juga gangster. Tapi akhirnya ini satu pengakuan yang paling dipercayai, bukan dibuat oleh netizen,
bukan pengakuan daripada orang kampung, bukan pengakuan daripada netizen. Ini pengakuan ataupun satu pendedahan sendiri daripada Ketua Polis Negara Tan Sri Razarudin Hussain. Samsuri bukan penjenayah, tiada dalam senarai. Kalaulah benar MB Terengganu ini penjenayah, terlibat dengan skandal, terlibat dengan sindiket, terlibat dengan kumpulan gangster, sudah pasti beliau tidak layak untuk memegang jawatan MB. Tapi ini adalah pengakuan paling benar. MB Terengganu Ahmad Samsuri Mokhtar tidak pernah diletakkan dalam senarai pekeliling khas ataupun SPK, kata Ketua Polis Negara. Razarudin berkata, ini kerana Samsuri bukanlah seorang penjenayah, manakala dakwaan yang dia diletakkan di bawah status individu dianggap berisiko walaupun tanpa sebarang kesalahan, dibuktikan secara sah adalah tidak benar sama sekali. Malah, katanya lagi, istilah TCO yang digunakan Ahmad Samsuri bagi menggambarkan dia dipantau ketat oleh pihak berkuasa juga tidak tepat, kerana TCO atau Pegawai Kawalan Perjalanan sebenarnya adalah jawatan Pegawai Polis Cawangan Khas ataupun SB yang bertugas di pintu keluar masuk negara. TCO adalah Travel Control Officer yang bertugas di pintu keluar masuk negara, sama ada di lapangan terbang atau di Bukit Kayu Hitam yang mempunyai tugasan tertentu. Mungkin apa yang dimaksudkan Ahmad Samsuri itu adalah SPK, tetapi namanya tidak ada dalam senarai, kerana dia bukan penjenayah atau suspek. Sebenarnya nama yang ada dalam SPK adalah suspek bagi kes tertentu termasuk jenayah, CID, narkotik atau individu yang terbabit dalam kes 3R yang melarikan diri ke luar negara yang perlu ditangkap jika mereka memasuki negara ini, katanya dipetik Berita Harian. Ahmad Samsuri yang juga naib Presiden PAS mendakwa dia dikenakan pemantauan TCO sehingga panggilan teleponnya diawasi. Katanya langkah berkenaan menjadikan dirinya seolah-olah seorang penjenayah berbahaya, dikaitkan dengan sindiket dan gangster, atau berstatus persona non grata, tidak dikehendaki di tanah air sendiri. Berkaitan dengan ini, apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Feros Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan, saudara-saudara, mungkin ada yang berpandangan PMX, Perdana Menteri Anwar Ibrahim, menganaktirikan kerajaan negeri yang dipimpin oleh pembangkang, yang dipimpin oleh Perikatan Nasional, yang dipimpin oleh Parti PAS. Salah satunya adalah negeri Terengganu. Seperti yang kita tahu, Adun Terengganu daripada Parti PAS. Mungkin ada yang berpandangan PMX menganaktirikan negeri ini. Tapi satu pengakuan PMX yang terbaru, Terengganu tak dianaktiri, kita bagi macam-macam. Perdana Menteri Anwar Ibrahim menegaskan rakyat perlu didedakan dengan fakta sebenar agar tidak terus terpedaya dengan dakwaan palsu pembangkang. Mungkin Anwar dimaki, mungkin Anwar diserang di media sosial daripada pembangkang cuba memburuk-burukkan Anwar. Tapi sebenarnya ini pengakuan Anwar Ibrahim. Menurutnya, walaupun kerajaan telah berulang kali menafikan dakwaan kononnya menganaktirikan negeri Terengganu dalam isu pemberian wang ihsan, pembangkang masih terus melemparkan tuduhan tidak berasas terhadap kerajaan. Jadi kesempatan ini saya nak terangkan betul-betul. Mereka kata Terengganu anaktiri. Terengganu dapat lebih tinggi daripada zaman PN memerintah. Waktu PN memerintah, waktu itu Muhyiddin Yassin Perdana Menteri. Hari ini Anwar Ibrahim sebagai PM. Seperti yang kita tahu, Terengganu dipimpin oleh kerajaan negeri PAS, kerajaan negeri PN. Tapi Anwar Ibrahim sebagai PM telah memberi lebih banyak daripada zaman PN memerintah menurut Anwar.
Masalah banjir di Pahang kita bantu. Kelantan kita bantu dengan kos tertinggi dengan masalah banjir. Saya tak peduli dia negeri pas, tapi mereka hamun kita. Kata kita zalim, kata kita tak bagi uang ihsan. Sedangkan kita bagi macam-macam, katanya ketika berucap pada majlis sambutan Aidilfitri Madani peringkat Pahang di Pantai Batu Hitam dekat Kuantan. Nah, kalau benarlah begini, bagus adun pas yang kini menjadi anggota kerajaan negeri di Terengganu, sokong Pak Anwar Ibrahim. Mungkinkah selepas ini kalau kebenarannya sudah dinyatakan oleh PMX bahwa kerajaan tidak menganaktirikan Terengganu, Kelantan, Kedah ataupun Pahang, baik mereka sokong Anwar sajalah. Nah, jadi saudara-saudara, apa komen Anda?